Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pada tajuk pembinaan semula Kaabah dan permasalahan at-tahkim. Muka surat 24, kita sambung ketika mana orang Quraisy telah mendapati Kaabah rosak akibat banjir. Jadi bangunan asas Kaabah, struktur asas Kaabah tidak kuat. Jadi orang kafir Quraisy ketika itu berusaha untuk memperbaiki Kaabah. Maka sambung di bawah, mereka takut merobohnya. Orang kafir Quraisy, mereka nak perbaik Kaabah, tapi mereka takut untuk memulakan proses meruntuhkan struktur yang tidak kuat. Kata setengah ulama, berlakulah kebakaran sebelum berlaku banjir. Jadi struktur tu dah terbakar. Struktur yang dibina oleh Qusay bin Kilab, salah seorang daripada Datuk Nabi SAW. Dan Qusay bin Kilab ini merupakan orang yang pertama meletakkan bumbung pada Kaabah. Jadi struktur tu rosak akibat kebakaran dan berlaku juga banjir besar yang kita sebut baru ni sebelum kebangkitan Nabi SAW, iaitu ketika umur Nabi 35 tahun. Banjir besar telah melanda Kaabah dan airnya telah menuju ke Kaabah dan hampir merobohkan struktur asas bangunan Kaabah itu sendiri. Jadi ketika itu ramai orang Quraisy nak memperbaiki Kaabah, tapi mereka takut untuk merobohkan struktur asal yang dibina oleh Qusay bin Kilab. Sebelum itu dibina oleh kaum Jurhum dan sebagainya. Maka orang Quraisy takut merobohnya. Namun Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, Walid bin Mughirah Al-Makhzumi merupakan seorang tokoh kafir Quraisy yang terkenal. Terkenal kerana penentangan beliau terhadap dakwah Nabi SAW. Anak dia Khalid ibn Walid, seorang tokoh sebelum Islam dan selepas masuk Islam. Itu Khalid ibn Walid. Tetapi Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, dia tetap dengan keadaan kufur sehingga akhir hayat dia. Menjadi musuh utama, seperti mana yang kita sebut pada siri yang lepas, bagaimana Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi sering menyakiti Nabi dengan kata-katanya yang pedih dan sebagainya. Jadi Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi seorang kepala ataupun seorang ketua daripada Bani Quraisy, kaum Quraisy. Maka apabila orang Arab yang lain takut untuk meruntuhkan struktur Kaabah yang rosak, maka Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi memulakan. Dan setelah mereka, iaitu orang Arab Quraisy, orang kafir Quraisy ketika itu melihat bahawasanya Al-Walid bin Mughirah ini tidak terkena sebarang bala, barulah orang-orang lain berani bertindak merobohkan struktur asas Kaabah yang rosak.
Dan terus mereka merobohkan bangunan lama ini hinggalah sampai ke asas yang dibina oleh Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Mereka roboh habis sampailah kepada tapak asas yang dibina oleh baginda Nabi Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Setelah itu mereka memulakan pembinaan Kaabah, di mana mereka membahagikan ruang-ruang kepada setiap kabilah. Setiap kabilah bertanggungjawab untuk membereskan pembinaan bahagian yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Ketika tu Arab Quraisy ni ada banyak kabilah. Ada Bani Makhzum, ada Bani Zuhrah, ada Bani Taim, ada Bani Adi, ada Bani Asad dan sebagainya. Maka setiap kabilah bertanggungjawab membereskan pembinaan bahagian yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Semua kerja adalah di bawah seliaan seorang arkitek berbangsa Rom yang bernama Bakum. Menurut cerita bahawasanya sebuah kapal dagang milik kerajaan Rom telah tersadai di Jeddah, lautan Jeddah. Jadi orang Arab bila dapat tahu, mereka dapati kayu-kayu yang dibuat kapal tu boleh digunakan. Jadi mereka beli kayu-kayu ni daripada orang Rom, daripada kapten kapal yang tersadai, dan di sana mereka juga meminta pertolongan daripada seorang arkitek berbangsa Rom yang bernama Bakum untuk membina semula Kaabah pada zaman Quraisy. Seperti yang mana kita maklum bahawasanya zaman Quraisy selepas zaman Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab bina baru, dan ada ulama mengatakan Abdul Muttalib pun pernah membina. Tetapi ramai ulama mengatakan Abdul Muttalib hanya memperbaiki binaan yang telah dibina oleh Qusay bin Kilab. Akan tetapi pada zaman Rom, zaman Bani Quraisy, orang Quraisy ni mereka telah membina Kaabah. Kalau tak salah, menurut Dr. Ramadan Al-Buti pada tahun 605 Masihi, selepas kelahiran Sayyidina Isa alaihi salam, iaitu lebih kurang 1416 tahun yang lalu. Jadi pembinaan semula Kaabah pada zaman orang Quraisy. Orang Quraisy bila diambil pemerintahan daripada Jurhum, mari kepada pemerintahan kabilah Khuza'ah yang dipimpin oleh Qusay bin Kilab, iaitu datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kabilah lain seperti Jurhum dan Amalik yang memerintah. Kalau kita tengok Jurhum, mereka menduduk di satu bukit nama Qu'ay Qi'an. Qu'ay Qi'an ni bukit tu kawasan Ma'la. Kalau sekarang ni kawasan Ma'la, perkuburan Ma'la, ada satu bukit nama Qu'ay Qi'an. Jadi orang Jurhum ini mereka duduk di bukit Qu'ay Qi'an ni, dan mereka setiap orang kabilah yang lalu masuk mereka akan kenakan cukai. Jadi mereka memerintah ataupun mentadbir bumi Mekah dan Kaabah selepas satu kabilah yang lain bernama Amalik. Jadi Jurhum ni perintah lama, lebih kurang 300 tahun. Tetapi selepas Kaabah rosak pada zaman Jurhum, mereka buat Kaabah lain tetapi meninggikan sedikit asas bangunan. Tapak tu ditinggikan sikit daripada tapak asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada zaman orang Jurhum ni juga mereka mengadakan pintu Kaabah. Maknanya sebelum tu zaman Nabi Ibrahim dan zaman Amalik berlakulah perubahan ataupun pembinaan Kaabah yang mana Kaabah itu tidak berpintu. Maka orang Jurhum inilah yang membina pintu dan mengunci pintu Kaabah.
Tetapi lama kelamaan selepas pemerintahan Jurhum, 300 tahun pemerintahan mereka, maka mereka akhirnya menjadi cuai dan lalai dalam menjaga dan mentadbir Kaabah kerana berlakunya maksiat yang banyak di sekitar Kaabah. Berlakulah peristiwa penzinaan Nailah dan Asaf sehingga disumpah menjadi batu, kemudian diletakkan di Bukit Marwah. Seterusnya khazanah-khazanah yang diberikan ataupun dihadiahkan kepada Kaabah telah dicuri pada zaman Jurhum. Jadi orang Jurhum telah dikalahkan semula oleh Bani Quza'ah yang dipimpin oleh Datuk Nabi iaitu Qusay bin Kilab. Maka zaman Qusay itu bina dah. Qusay bin Kilab lah yang mula-mula letak bumbung Kaabah. Maknanya zaman Jurhum, zaman Amalik, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Kaabah tidak mempunyai bumbung dan Kaabah tidak mempunyai pintu. Baik. Seperti mana kita maklum bahawasanya orang-orang Arab Quraisy mereka himpun duit beli kayu-kayu, bekas-bekas ataupun kesan-kesan kapal yang dibawa dari Rom. Tersadai di Jeddah, mereka beli kayu-kayu sekali dengan arkitek Rom yang bernama Bakum. Setelah itu bangunan itu selesai disiapkan. Bangunan Kaabah iaitu Kaabah diberi dengan bumbung, diberi dengan pintu, disiapkan sampailah ke peringkat Hajarul Aswad, iaitu nak meletakkan batu Hajarul Aswad di sudut Hajarul Aswad di Kaabah. Kalau kita baca sejarah lain yang panjang mengatakan bahawa Qusay bin Kilab pernah nak bina Kaabah, apabila runtuh Kaabah tu rosak, maka Qusay bin Kilab ketika bina, batu Hajarul Aswad ni hilang. Bila Hajarul Aswad ni hilang, Qusay bin Kilab mencari sehinggalah mendapati ia telah dicuri oleh satu kabilah yang lain. Dan akhirnya dengan pertolongan seorang wanita yang melihat kejadian tersebut, kabilah tu curi Hajarul Aswad daripada sudut Kaabah, maka wanita tersebut tunjuk. Jadi Qusay bin Kilab pun letaklah Hajarul Aswad pada tempat dia. Berlaku pada zaman orang Quraisy, selepas selesai bina Kaabah, Hajarul Aswad ataupun batu hitam ini nak diletakkan di tempatnya, berlakulah perselisihan. Bani Adi keluar pedang dah. Sekali lagi mereka berselisih pendapat. Berselisih macam mana, siapakah orang yang paling layak, orang yang mempunyai keistimewaan untuk mengangkat ataupun meletakkan Hajarul Aswad itu di sudut, di tempatnya yang asal. Perbalahan, kata pengarang rahimahullah, berlarutan hingga ke malam keempat dan kelima. Makna 3-4 hari dah berlaku pergelutan, pergaduhan, perselisihan mengenai siapakah ataupun kabilah manakah yang paling layak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Kerana bagi orang Arab, kabilah yang boleh, kabilah yang meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya merupakan kabilah yang paling mulia. Hampir-hampir, kata pengarang, membawa kepada pertumpahan darah dan peperangan sengit di bumi haram ini. Perselisihan itu bukan kata perselisihan yang biasa-biasa. Perselisihan mengenai maruah kabilah. Jadi orang Arab ni sangat mementingkan maruah kabilah. Kalau kami tak boleh letak Hajarul Aswad, boleh perang. Pilih antara dua. Sama ada kami, kabilah kami yang meletakkan Hajarul Aswad, ataupun berperang dengan kami. Berlakulah perselisihan. Semua kabilah mengatakan nada yang sama. Kami yang paling layak. Maka hinggalah, kata pengarang, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, seorang
orang tua, abang kepada Walid Al-Walid bin Mughirah. Nama sebenar dia Suhail. Suhail bin Mughirah Al-Makhzumi. Adik dia Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ni seorang tokoh yang terkenal seperti yang saya sebut. Bukan setakat dia je tokoh, anak dia pun tokoh, pak dia pun tokoh. Tokoh orang Arab Quraisy. Cuma beza Al-Walid bin Mughirah ini terkenal sebagai seorang manusia yang selalu menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut oleh Imam At-Tabari ketika menafsirkan satu ayat daripada surah Mudassir. Summa nazar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar. Kata Allah Ta'ala merakamkan peristiwa di dalam Al-Quran, kata Imam Tabari, peristiwa yang berkaitan dengan Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi. Allah Ta'ala kata, kemudian ia merenung dan memikirkan berkali-kali. Imam Tabari tafsirkan ayat ni. Summa nazar, dia fikir. Nazar ni pemikiran, memerhatikan, fikir panjang. Tu summa nazar. Summa abasa wa basar. Macam mana jalan, mencari jalan, fikir untuk apa ni? Cari jalan bagaimana nak mencaci Al-Quran. Thumma adbara wastakbar. Kemudian dia berkalih, pusing badan dia, masamkan muka dia. Wastakbar, dia bertambah masam dan bertambah. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar, dia kalihkan badan dia. Wastakbar, dan berlaku sombong dan angkuh. Berlaku sombong dan angkuh macam mana? Faqala in hadha illa sihrun yu'sar. Dia mengatakan bahawa Al-Quran ini tidak lain dan tidak bukan, hanyalah sihir yang dituntut, sihir yang boleh dipelajari oleh manusia. Kemudian dia berkata lagi, in hadha illa qaulul bashar. Dan Quran ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia semata-mata. Imam Tabari kata ayat ni turun kepada Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, orang yang sering menyakiti Nabi. Kata Imam Tabari, seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, annal Walid ibn Mughirah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam faqara'a alaihi al-Qur'ana faka'annahu raqqa lahu. Satu hari Walid bin Mughirah ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran kepada dia. Dan apabila Nabi membacakan ayat Quran kepada dia, seolah-olah kelihatan Al-Walid bin Mughirah ini berlembut hati. Seolah-olah terpesona dengan Al-Quran, ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang berlaku pada tokoh-tokoh orang Quraisy yang dulu. Kemudian kata Imam Tabari, fabalagha dhalika Aba Jahli fa'atahu faqala ya ammi inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan. Qala lima? Qala liyu'tukahu fa innaka ataita Muhammadan lita'rida lima qibalah.
Walid bin Mughirah jumpa dengan Nabi, Nabi baca ayat Quran kat dia. Lepas Nabi baca, dia jadi macam terpesona dengan keindahan Al-Quran. Bila Abu Jahal tahu, Abu Jahal pergi jumpa dengan Walid bin Mughirah. Kata Abu Jahal, "Ya ammi, wahai pakcikku." Biasalah, Walid bin Mughirah ni sangkut dengan keturunan orang Quraisy, sama-sama keturunan. Jadi tak pelik bila dia panggil wahai pakcikku. "Inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan." Kata Abu Jahal, kaum kamu sedang mengumpulkan harta-harta untuk memberikan kepada kamu. Mengumpulkan harta untuk kamu. Mengumpulkan harta untuk dihadiahkan kepada kamu. Maka kata Walid, qala lima. Pasal apa pula? Kata Abu Jahal, qala liyu'tukahu fa innaka ataita Muhammadan lita'rida lima qibalah. Kata Abu Jahal, sebab kami himpunkan harta, kaum kamu himpunkan harta sebab kamu telah menemui Muhammad untuk menentang ajaran sebelum Muhammad, menentang ajaran nenek moyang kita sendiri. Jadi kami kumpulkan harta tu nak menghalang kamu daripada mengikuti Muhammad, daripada mengikuti ajaran Muhammad dan menentang ajaran nenek moyang kita. Maka kata Al-Walid bin Mughirah, qala qad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan. Kata Walid bin Mughirah, orang Quraisy dah maklum. Alim tu Quraisyun, alimat Quraisyun, orang Arab Quraisy dah maklum, dah tahu bahawa anni min aktsari malan, bahawasanya aku ini termasuk dalam golongan orang yang memiliki banyaknya harta. Kemudian kata Abu Jahal, kalau dah macam tu, faqala faqul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu au annaka karihun lahu. Kalau dah hang kata macam tu, dah hang tak mau harta, hang katakan sesuatu yang menunjukkan engkau ataupun menunjukkan kamu tidak berminat dengan Al-Quran, tidak berbangga dengan Al-Quran, atau dengan kata lain, katakanlah sesuatu yang menunjukkan engkau mengingkari Al-Quran, ataupun engkau membenci Al-Quran, kata Abu Jahal. Dia kata Abu Jahal ni orang yang selalu menghasut orang lain untuk buat jahat, perangai macam Abu Jahal. Orang kita Kedah ni jarang sebut macam Abu Jahal. Dan kita ni kalau boleh, kalau nak kata pun jangan kata dekat Abu Jahal. Sebab Abu Jahal ni anak dia masuk Islam. Dan Nabi sendiri tidak pernah mencaci maki Abu Jahal. Tapi perangai Abu Jahal macam itulah. Dia akan hasut orang untuk membenci Nabi SAW. Kata Walid bin Mughirah. Ini kata Walid bin Mughirah. Satu kata-kata dia yang masyhur. Kata dia, wa madza aqulu fa wallahu ma fikum rajulun a'lama bil ash'ari minni wala a'lama bi rajazihi wala bi qasidatihi minni wala bi ash'aril jinni wallahi ma yushbihu allazi yaqulu shay'an min hadha wa wallahu inna liqawlihi alladhi yaqulu halawatan wa inna alaihi litalawatan wa innahu limuthmirun a'lahu mughdhiqun asfaluhu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa annahu la yahtimu ma tahtahu. Bila dia dengar, Walid Mughirah dengar Nabi SAW, memang sebenarnya hati kecil dia mengakui tentang keindahan Al-Quran. Sebab dengan kata-kata dia mengatakan, kata dia pada Abu Jahal, macam mana aku nak kata pada kaumku, demi Allah,
Tidak ada orang lain yang berada dalam kaum aku ini, tidak ada orang lain yang berada di tengah-tengah kamu ini yang lebih memahami syair-syair Arab daripada aku. Maksudnya Walid bin Mughirah ni bukan setakat kaya, bahkan pandai. Faham tentang syair, faham tentang sastra Arab, kesusastraan Arab. Kemudian tidak juga orang lain yang mengetahui tentang rojaz ataupun qasidah sastra Arab melebihi aku. Akulah yang paling unggul. Itu maksud dia. Tetapi apa yang diucapkan oleh Muhammad, tu kata Walid bin Mughirah. Kata dia, apa yang telah diucapkan oleh Muhammad tidak sama seperti itu semua. Tidak sama dengan syair. Tidak sama dengan nasar. Tidak sama dengan rojaz-rojaz yang hampa baca. Tidak sama dengan qasidah-qasidah yang hampa baca. Dan dia juga bukanlah sihir daripada jin. Tapi demi Allah, apa yang diucapkan, apa yang dibacakan oleh Muhammad, ayat Al-Quran yang telah dibacakan kepada aku oleh Nabi Muhammad, kata Walid bin Mughirah, itu manis. Bila aku dengar, aku rasa aku terpesona. Apabila aku dengar, seolah-olahnya Al-Quran tu rasa dia manis. Memiliki salawatan, memiliki kenikmatan, ataupun memiliki, bila dengar satu perkataan yang indah, kita berasa tenang. Kalau kita orang ucap kalimah-kalimah yang indah, perkataan-perkataan yang indah, bila kita dengar, kita rasa kita menikmati perkataan-perkataan tersebut. Seperti itu Walid bin Mughirah mendengarkan Al-Quran, dia puji Al-Quran. Dia kata Quran tak sama dengan syair hampa. Sedangkan aku, orang yang lebih tahu tentang kesusastraan Arab, mengakui Quran tak sama. Quran bukan syair, Quran bukan sihir, tetapi dia memiliki rasa. Bila dengar dia baca, orang baca, dia memiliki rasa yang manis. Kemudian rasa kenikmatan. Bila dengar, berasa sedap dengar. Kata dia, bahagian atasnya berbuah, sedang bahagian bawahnya itu begitu subur. Ini ucapan orang Arab nak menggambarkan tentang keindahan Al-Quran. Perkataannya begitu tinggi, iaitu kalimah dalam Al-Quran, kalimah yang sangat tinggi nilainya. Itu biasa. Al-Quran kalamul mu'jiz, kalam yang bermukjizat. Dan tidak ada yang lebih mengungguli Al-Quran. Macam biasa kita faham bahawasanya zaman orang Quraisy, zaman yang memiliki nilai sastra. Setiap kaum berbangga dengan sastra yang dimiliki oleh ahli mereka. Maka kata Walid bin Mughirah, dalam banyak-banyak kabilah hampa, yang dalam banyak-banyak penyair hampa, tak ada siapa pun yang boleh lawan dengan Al-Quran. Baik. Kemudian Walid bin Mughirah, bila dia kata macam tu, dia kata dekat Abu Jahal, tak apa, hang tunggu sat. Hang tunggu sat, aku nak fikir dulu. Sebab tu turun ayat Al-Quran, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, thumma nazar. Lepas tu dia fikir. Bila Abu Jahal kata, hang faham, hang tahu, tapi takkan hang nak lawan dengan ajaran nenek moyang hang. Takkan hang nak lawan dengan kami. Takkan hang nak masuk Islam, jadi musuh kami. Kata dia, hang tunggu sat, hang fikir. Bila dia fikir lama, kemudian dia buat keputusan, ayat Quran ni memang indah, tapi dia sihir. Ayat Quran ni memang indah, tapi dia adalah rekaan manusia semata-mata. Sebab tu Imam Tabari kata, bila tafsirkan ayat abasa wa summa nazar, summa abasa wa basar. Tafsirkan ayat ni mengatakan Walid bin Mughirah ni dia tahu, dia akui tentang kebenaran Al-Quran, tetapi dia tolak kebenaran Al-Quran. Kerana apa? Kerana rasa sombong dia. Kerana dia mengatakan Quran ini ciptaan manusia. Ini Walid bin Mughirah, saudara kandung dengan Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi, seorang tua yang ketika duduk tengah bergaduh-bergaduh tu, Bani Asad awak keluar pedang dah, Bani Adi awak keluar pedang dah,
Bani Taim pun ada dah, standby dah. Hampa tak bagi aku buh Hajarul Aswad, perang kita. Lebih kurang macam tu. Jadi marilah saudara kepada Walid bin Mughirah, iaitu Abu Umayyah bin Mughirah. Dia kata kepada pembesar-pembesar kabilah yang sedang bergaduh di sisi Kaabah. Kemudian dia kata beginilah. Kita buat satu penyelesaian. Kalau duk bergaduh-bergaduh macam ni tak jadi kerja juga. Sekarang kita tengok siapa yang boleh jadi hakim, yang boleh mengadili ataupun boleh menentukan yang mana, kabilah mana yang paling mulia untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat dia. Dia bagi cadangan begitu. Jadi cadangan dia apa? Kita tengok siapa yang pertama memasuki ke dalam masjid, ke dalam kawasan Kaabah ni. Zaman tu tak ada masjid lagi. Pengarang kata dalam masjid untuk faham bahawasanya iktibar ma yakun ni. Bahawasanya dalam Balaghah disebut ni. Orang yang pertama memasuki ke dalam masjid, masa tu tak ada masjid, masjid ada sekarang. Tapi disebut bahawasanya nak bagi faham, tempat Nabi masuk tu sekarang dah jadi Masjidil Haram. Dulu ni ada dataran Kaabah sahaja. Kata Abu Umayyah, kita tengok siapa yang mula masuk ke dalam dataran Kaabah melalui pintu besar. Pintu besar ketika itu pintu Bani Syaibah. Dan beliaulah orang yang akan menjadi hakim, yang akan menghakimi, yang akan menentukan kabilah mana yang paling baik, kabilah mana yang paling mulia untuk diletakkan Hajarul Aswad di sisi Kaabah. Kemudian orang yang terlibat, ketua-ketua kabilah dari Makhzum, ketua-ketua kabilah daripada Bani Zuhrah, ketua-ketua kabilah Bani Taim, Bani Adi, Bani Lihyan, Bani Lihyan bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan dengan Abu Umayyah. Kalau kita duk bergaduh pun tak jadi selesai. Sekarang kita tengok siapa yang akan jadi hakim. Dan mereka telah bersetuju dengan kehendak Allah. Rasulullah orang yang pertama memasuki masjid, iaitu dataran Kaabah, menerusi pintu Bani Syaibah. Bani Syaibah ni pintu dia dekat orang yang sa'i. Orang yang sa'i. Pintu Bani Syaibah. Rasulullah yang pertama memasuki dataran Kaabah menerusi pintu Bani Syaibah. Mereka pun melaungkan itu pun Al-Amin. Bila tengok Nabi masuk, terus mereka kata Al-Amin. Kami semua bersetuju dengan penyelesaian Muhammad. Kata ketua-ketua kabilah, bilalah orang yang nak jadi hakim tu orang yang mereka percaya. Macam mana bukti kata mereka percaya? Mereka memberi gelaran Al-Amin kepada Nabi SAW. Meskipun ketika itu Nabi belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul Allah. Belum dilantik menjadi utusan Allah secara resmi. Tetapi dari dulu lagi memang Nabi seorang yang bersifat amin. Bersifat orang yang terpercaya. Kalaulah pada ketika itu orang Quraisy bila ditanya, adakah Muhammad itu seorang penipu? Maka seluruh Mekah, seluruh kota Mekah akan mengatakan bahawasanya Muhammad itu orang yang paling dipercaya. Sebab tu kami bagi gelaran Al-Amin. Tak ada seorang pun orang Arab yang percaya bahawasanya Nabi Muhammad tu penipu. Tak ada seorang pun. Meskipun belum dilantik menjadi Rasul. Kerana apa? Kerana pribadi Nabi SAW. Setiba baginda ke majlis. Setiba baginda ke majlis mereka. Tengah duk gaduh-gaduh ni. Tengah duk gaduh-gaduh. Nabi pun sampai. Mereka pun menceritakan peristiwa sebenarnya yang terjadi. Kami dah bina Kaabah dah. Kemudian kami ini tak bersetuju tentang siapa yang paling layak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya selepas kami baiki. Baginda meminta sehelai kain, selembar kain. Lalu diletaknya Hajarul Aswad. Kita bahasa Melayu kita kata selembar.
Selembar kain. Kan sehelai kain. Selembar lah. Lalu diletaknya Hajarul Aswad di atas hamparan kain. Dan meminta setiap kabilah pegang bucu kain. Seorang ketua kabilah pegang bucu kain ni. Seorang pegang bucu kain ni. Seorang pegang bucu. Ada 4 kabilah besar yang sedang bertarung untuk angkat maruah mereka menjadi orang yang paling layak meletakkan Hajarul Aswad. Sebab bagi mereka, kepercayaan mereka, siapa yang boleh meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya merupakan satu kabilah yang terpuji, kabilah yang termulia. Itu biasalah orang Arab. Mereka sering kali mengangkat kabilah, mengangkat maruah, mengangkat diri mereka. Orang Kedah kata puji diri sendiri. Ataupun masuk bakui, angkat sendiri. Sebab mereka nak menunjukkan bahawasanya mereka mempunyai kabilah yang mulia. Seperti Makhzumi, Bani Adi, Bani Lihyan dan sebagainya. Kemudian Nabi kata tak apa, mai kain. Letak kain. Pegang ujung kain. Setiap kabilah ada wakil mereka sendiri. Ketua-ketua kabilah pegang kain tu. Bawa Hajarul Aswad dengan kain. Tak, Hajarul Aswad di tengah. Yang lain tu bawa. Usung batu Hajarul Aswad sampailah ke tempat ataupun ke sudut ataupun di rukun Hajarul Aswad. Maka bila sampai ke situ, maka baginda sendiri sekali lagi meletakkan dengan tangan baginda ke tempatnya yang asal. Demikianlah penyelesaian masalah dengan cara yang bijak dan dapat diterima oleh semua kabilah. Kata pengarang di sini, oleh semua kaum. Bukan semua kaum, semua kabilah. Maka Nabi sebelum bawa tu, Nabi tak atas kain. Apa bawa? Bawa sampai ke rukun. Sampai situ Nabi pegang Hajarul Aswad. Nabi yang meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Maka cara penyelesaian yang ditunjukkan oleh Nabi diterima oleh ketua-ketua kabilah. Semua okey, akur dengan penyelesaian yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang cerita sikit tentang kesuntukan belanja pihak Quraisy. Terpaksa menangguhkan pembinaan yang di sebelah utara. Lebih kurang 6 hasta kawasan yang dikenali sebagai Hijr dan Hutaim. Buat sementara dipasang pintu di situ supaya tidak ada orang memasuki ke dalamnya kecuali orang yang berhajat. Setelah bangunan memecah 15 hasta, maka didirikan 6 tiang untuk meletakkan atapnya. Dia naik binaan tinggi 6 hasta, dia bubuh di dalam Kaabah tu 6 tiang untuk menampung atap yang dibina, iaitu atap Kaabah. Sampai hari ni ada 6 tiang. Apabila selesai pembinaan Kaabah, maka kelihatanlah bentuknya yang seakan-akan tak jadi lagi 4 segi. Bukan 4 segi, seakan-akan 4 segi. Dengan ketinggian 15 meter. Panjang sudut di mana terletaknya Hajarul Aswad dan yang setentang dengannya ialah 10 meter. Ketinggian atas aras letaknya Hajarul Aswad dari dataran bertawaf setinggi 1.5 meter. Lebih kurang 1.5 meter. Samalah dengan manakala lawang pintu setinggi 12 meter. 12 meter tinggi juga. Samalah dengan pintu berukuran 12 meter, ianya dilingkungi dengan tembok dari bawah purata tingginya perpuluhan 25 meter. Lebarnya perpuluhan 35 meter. Tembok ini dikenali sebagai Syazarwan yang merupakan dasar asal Kaabah. Dulu ada dasar asar, batu. Kemudian orang Quraisy tak cukup belanja, mereka mengabaikan Syazarwan. Jadi mereka letak di atas asas yang asal, yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Itu kisah bagaimana Nabi SAW menghakimi ataupun menjadi hakim ketika zaman orang Quraisy, zaman jahiliyah. Meskipun Nabi SAW belum lagi diberikan wahyu, tetapi orang Arab, khususnya ketika itu Quraisy, sangat mengenali Nabi SAW.
Kenal Nabi melalui akhlak Nabi, iaitu benarnya Nabi. Bila bercakap, Nabi bercakap benar. Bila melawak dengan yang cara dengan benar. Bila bergaul dengan cara yang benar. Maka mereka memanggil Nabi SAW dengan Al-Amin. Tetapi apabila Nabi diutuskan menjadi Nabi, Nabi diberikan dengan wahyu, mereka lah orang yang pertama bertindak menentang Nabi SAW. Seperti mana tokoh yang disebut ialah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Bila abang dia kata, kita tengok siapa yang masuk, kita bagi dia jadi hakim. Dia pun setuju, Walid bin Mughirah. Bahkan Walid bin Mughirah ni orang yang pertama menghayunkan mertun dia, menghayunkan penukul dia kepada binaan struktur asal Kaabah. Sebab orang lain tak berani nak menghayunkan tukul ataupun mertun, nak meruntuhkan struktur asal Kaabah. Bimbang, takut-takut jadi seperti terjadi kepada Abrahah yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dia Walid bin Mughirah ni berani. Walid bin Mughirah ni kaya. Walid bin Mughirah ni orang yang bijak pandai. Walid bin Mughirah ni seorang pemimpin, dan dia turut menyetujui bahawasanya Muhammad itu seorang yang paling benar. Dia menyetujui bahawa Muhammad ini orang yang paling layak untuk jadi hakim. Ketika mana? Ketika kaum-kaum kabilah sedang berusaha ataupun sedang berada di ambang peperangan. Orang setuju. Tapi bila Nabi SAW 5 tahun selepas itu Nabi dilantik menjadi Rasul, maka Al-Walid bin Mughirah inilah orang yang paling banyak menyakiti Nabi, menghalang dakwah Nabi, bermusuh dengan Nabi, sehingga berlaku peperangan dengan Nabi SAW. Jadi sejarah ringkas sebelum kebangkitan Nabi SAW, kita sambung pada masa akan datang. Bulan depan insya-Allah, kalau ada PKP, kita online. Kalau tak ada PKP, kita buat di surau kita insya-Allah. Yang baik dan yang buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kesilapan saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati pertemuan kita. Mudah-mudahan juga Allah Taala merahmati pertemuan kita yang akan datang. Insya-Allah saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.